desperate atau rasa tercabar akan menggunakan sentimen ini, dan rakyat yang miskin akan diupah untuk menimbulkan apa-apa juga kekacauan. Sebarang usaha oleh sesiapa pun yang cuba mengadu domba dengan menghangatkan suhu kaum atau agama tidak akan diizinkan. Itu penegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa kerajaan perpaduan mempunyai kepimpinan yang teguh dalam mempertahankan prinsip perlembagaan persekutuan. Menurut Perdana Menteri, beliau telah mengarahkan seluruh pasukan keselamatan untuk berwaspada terhadap sesiapa sahaja yang cuba menggunakan sentimen untuk menghangatkan suhu kaum. Bagaimanapun, kenyataan beliau dalam sidang media selepas mesyuarat Kabinet hari ini telah mendapat pelbagai respon daripada netizen. Sebarang usaha oleh sesiapa pun yang cuba mengadu domba, menghangatkan suhu kaum atau agama di negara ini tidak akan diizinkan. Saya telah mengarahkan seluruh pasukan keselamatan untuk waspada kerana orang yang desperate atau rasa tercabar akan menggunakan sentimen ini, dan rakyat yang miskin akan diupah untuk menimbulkan apa-apa juga. Rakyat yang miskin akan diupah untuk menimbulkan apa. Halo, Papa. Apa saya mengelupu? Apa saya mengelabah? Ha? Duk cerita-cerita pasal ngadu-ngadu domba ni. Hei, Papa. Cakap tu, biar fikir dulu sebelum cakap. Jangan cakap tu bila depan kamera wartawan semua cerita banyak mengarut. Ni aku nak cakap dekat awak, Papa. Awak tak payahlah nak bimbingkan orang lain. Contohnya rakyat miskin yang awak cakap ni, kan? Akan seakan-akan akan diupah untuk mengecam ke, memaki ke, mengkritik kerajaan ni ke, untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan orang yang akan mengupah dia orang ni. Weh, Papa dengar ni aku cakap. Rakyat Malaysia ni tak perlu pun diupah untuk bersuara. Sebab apa? Awak kena fikir sikit, Papa. Rakyat yang miskin ni lah banyak undi awak sebab nak bagi peluang ke awak jadi Perdana Menteri, nak jaga dia orang, kan? Nak bagi hidup dia orang selesa, kan? Tapi apa dia orang dapat? Tai yang dapat kat dia orang. Jadi, Papa, awak tak payah nak bimbingkan rakyat yang miskin ni untuk awak menceritakan bahawa rakyat miskin ini dipergunakan seakan-akan nak disuruh mengecam rakyat. Tak payah cakap macam tu. Sebab apa? Sebab hakikatnya awak sendiri tak jaga rakyat. Memang rakyat akan bunyi. Lagi satu, Papa, isu sentimen agama ke kaum ni, awak bagi tahu menteri-menteri awak itu, kan, isu keagamaan ke kaum ke tak perlu pun nak diwar-warkan. Kan, kalau betul awak nak ada menteri awak suruh melawat gereja, tidak ada masalah. Awak cakap dengan menteri awak kepada rakyat-rakyat Malaysia yang bukan agama Islam, bolehlah datang melawat gereja-gereja yang kami baru buat ini. Dan kepada yang Islam, jangan lupalah masjid-masjid tu selalu dipenuhkan tiap hari Jumaat. Macam itu barulah betul otak terbuka, open minded. Yang melakukan sentimen-sentimen begini, awak tengoklah menteri-menteri awak. Kalau bercakap tak pakai otak, fikir sikit, Papa. Jadi orang miskin ada masalah ke? Zaman sekarang ni orang miskin digelar sebagai B40. Golongan B40 ni kira golongan yang cukup-cukup makan lah. Ada lagi golongan yang lebih bawah daripada golongan B40, iaitu golongan B70, digelar sebagai miskin tegar.
Menjadi orang yang miskin ni ada dua pilihan. Contohnya lah, saya ni seorang yang miskin. Memang sekarang ni pun aku tengah miskin pun, duit kurang. Dah tahu ni diri sendiri miskin, pergilah usaha. Bekerja siang dan malam untuk mencukupkan keperluan keluarga. Waktu subuh je dah bangun dah. Selesai solat subuh terus standby pergi kerja. Bila dah miskin, kita sedar diri kita ni miskin. Bila berbelanja, ikutlah kepada keperluan. Dahulukan keperluan berbanding kehendak. Walaupun miskin, tetapi masih ada duit lebih untuk masuk ke dalam tabung masjid ataupun nak bersedekah. Golongan miskin yang kedua, dah lah miskin, lepas tu pemalas pula tu. Bangun pagi dah lah lambat. Pukul 9, 10 pagi baru bangun. Kadang-kadang tidur sampai pukul 12 tengah hari. Dah lah miskin. Kerja pun malas. Bila bekerja, asyik cuti je. Kejap nenek sakit, kejap atuk sakit, kejap mak ayah sakit. Bila diberhentikan kerja, salahkan majikan. Dah tak ada kerja, tak ada duit lah. Bila dah tak ada duit, pergi pinjam duit kawan, pergi pinjam duit mak ayah, pergi pinjam duit adik-beradik. Bila dah sedap meminjam, pinjam sana pinjam sini, last-last makin banyak hutangnya. Bila hutang banyak, tak boleh nak bayar hutang. Dah lah berhutang, lepas tu tunjuk hidup mewah kat dalam media sosial. Kononnya pinjam duit nak beli susu anak, nak beli pampers anak. Rupa-rupanya beli handphone baru. Tak beragak, terus beli iPhone 14. Bukan iPhone 14 biasa, iPhone 14 Pro. Bila hidup susah, salahkan orang ni, salahkan orang tu, salahkan kerajaan. Biasalah tu. Miskin-miskin kita pun alhamdulillah makan masih kenyang. Siap buang-buang lagi makanan. Sedangkan Nabi SAW ada doa dan ajar kita untuk doa benda ni. Apa dia? Nabi SAW kata apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Wahai Allah, jadi hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan ya Allah bangkitkan aku bersama orang miskin. Nabi SAW hasrat dan keinginan Nabi nak bersama dengan orang miskin dekat akhirat. Hari ni kita ada duit sikit, ada pangkat sikit, ada nama sikit, kita lupa pada orang miskin. Kita kena doa nangis-nangis dengan Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, campakkan dalam hati kita perasaan sayang dan kasih pada orang miskin. Benda ni tuan-tuan kena develop. Ada orang dia tengok orang miskin sebelah mata je. Ada orang dia tak nak bersama dengan orang miskin. Duduk dengan orang kaya-kaya seronok, duduk dengan orang miskin tak suka. Tuan-tuan dan puan, antara salah satu untuk cara untuk lembutkan hati kita macam mana? Bersamalah, banyakkanlah bersama, duduk dengan orang-orang miskin. Duduk bersama dengan mereka. Duduk sama dengan mereka. Pegang Semiskin-miskin seseorang tu, ingat dia masih ada harga diri. Sesusah-susah hidup orang, kau tak ada hak untuk hina orang tu. Pernah tak kau fikir hari ni kau hina dia, lepas tu esoknya Allah gantikan tempat kau lebih susah dari dia yang kau hina. Macam mana? Dah ready ke untuk Allah tukarkan tempat kau dengan dia? Dah ready?